Kandungan email tu berkata seperti ini. Kau akan mendapat balasannya. Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. It's me Marilyn. So di video kali ini Meme nak buat siri baru dalam my YouTube channel, iaitu Meme akan bermakeup sambil bercerita mengenai kisah-kisah seram, misteri, kes pembunuhan ataupun sejarah dengan menggunakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Dan untuk pengetahuan semua, siri ini dia terinspirasi daripada seorang YouTuber daripada Amerika Syarikat yang bernama Bailey Saren. So yeah, if you guys want to be part of this small family, please do subscribe to my YouTube channel and also click on the bell button down below so you guys will not miss out every single video that I will upload soon. And yeah, without further ado, let's get started to the series for today, which is Isabella Guzman. Saya yakin dan pasti ramai yang tahu tentang Isabella Guzman ni sebab dia agak viral dekat Malaysia beberapa hari ataupun minggu yang lepas. Sebab time saya main Facebook, online Facebook, selalu tengok orang, bukan request, repost pasal this girl, and I feel so curious to know more about this girl. So I decide to make this video for you guys. Okay, sedikit latar belakang mengenai Isabella Guzman. Isabella Guzman atau nama penuhnya iaitu Isabella Yunmi Guzman dilahirkan di Colorado, Amerika Syarikat pada tahun 1995. Oh ya, sebelum tu saya tadi guna serum daripada Safirone Gold for my skin untuk dia hydratekan saya punya skin. Saya akan guna primer daripada iMagic. I love this primer so much sebab dia akan tutup saya punya pori-pori yang besar tu menjadi kecil. Isabella ni tadi merupakan anak kepada pasangan Yoon Mi Hoi dan juga Robert Guzman. Pada awalnya Isabella ni dia digambarkan seorang anak yang sangat peramah, seorang yang periang, baik dan tidak suka mencari masalah dengan orang lain. Tetapi, ada tetapi dia. Kebahagiaan keluarga Isabella ni tadi dia tidak berkekalan lama kerana ibu bapanya Yoon Mi Hoi dan juga Robert ni tadi dia suka bertengkar, bergaduh sehingga menyebabkan berlakunya penceraian. Selepas berlaku penceraian antara ibu bapanya, hak penjagaan Isabella ni tadi telah diberikan 100% kepada ibunya. Jadi maksudnya Isabella dia tinggal dengan ibu adalah selepas berlaku penceraian tersebut. Tetapi tidak lama selepas penceraian tersebut, ibu Isabella ni tadi dia telah berkahwin dengan seorang lelaki bernama Ryan Hoi. Dan untuk pengetahuan semua, ibu Isabella ni tadi dia telah pun lama menjalinkan hubungan dengan Ryan Hoi ni tadi semasa dia masih menjadi isteri kepada bapa Isabella iaitu Robert Guzman. Setelah ibunya berkahwin dengan Ryan Hoi, ini tadi Isabella dia menjadi semakin membenci ibunya kerana Isabella beranggapan bahawa ibunya tidak memahaminya dan mementingkan diri sendiri. Lepas penceraian ibu bapa Isabella, Isabella ni beranggapan ataupun dia berfikir tiada seorang lelaki pun yang mampu menggantikan tempat bapanya. So, dikira macam bencilah bila ibu dia kahwin baru. Disebabkan selalu berlaku perselisihan faham dan pergaduhan dekat rumah Isabella selepas bapa tiri dia masuk ke dalam rumah tu. Sikap Isabella yang seorang anak yang periang dan peramah ni tadi bertukar 300% menjadi seorang yang degil, keras kepala dan tidak suka ataupun dia sering memberontak kata-kata ibunya. Menurut Ryan Hoi iaitu bapa tirinya, sebelum berkahwin dengan ibu Isabella ni tadi, Isabella dia bersikap sopan dan baik-baik saja dengan Ryan Hoi. Namun sikap Isabella ni tadi berubah selepas Ryan Hoi dia mengambil keputusan untuk tinggal bersama dengan isterinya. Come on Isabella, of course. Diorang kan dah kahwin. Mesti kan tinggal serumah. But yeah, maybe
Isabella dia tak boleh terima kot sebab dia baru, bapak dia dengan mak dia baru bercerai. Lepas tu mak dia ambil tindakan untuk berkahwin. So maybe dia masih shock di situ, so dia tak dapat terima. Disebabkan kejadian itu, Isabella menjadi seorang anak yang nakal macam yang saya cakap tadi dan tidak patuh kepada ibunya dan bapa tirinya, of course, sebab dia benci bapa tiri dia kan. Dan sehingga menyebabkan mereka selalu bertengkar dan bergaduh. Dan kalau mereka bergaduh kan dia sangat-sangat ekstrim. Ekstrim tu maksud dia sebab mereka akan bergaduh sampai mengeluarkan kata-kata sekat dan kesat dan melakukan kekerasan. Mesti ada kes tumbuk-tumbuk, tendang-tendang kot. Okay, bapa tirinya juga mengaku pernah terlihat Isabella ni menang ibunya sendiri ketika berlakunya salah faham. Walaupun ibu dia sering bergaduh dengan Isabella, dia tendang, dia maki mak dia, tapi mak dia tak pernah pun terasa hati dengan perbuatan dia, malah tak pernah terlintas sama sekali untuk menghalau Isabella keluar daripada rumah tersebut dan tinggal bersama dengan bapa kandungnya. Di situ kita boleh tengok betapa sayangnya ibu Isabella ni kepada anak dia. Okay, sekarang kita masuk kepada kronologi pembunuhan. Pada 28 Ogos 2013, Isabella dengan ibu dia ni, sekali lagi mereka dua bergaduh. Okay, tapi pergaduhan pada kali ini dia boleh tahan berat juga sebab ibu dia menerima aduan daripada jiran tetangga mereka di sana mengatakan bahawa mereka terlihat Isabella ni sering membawa lelaki keluar masuk rumah mereka ketika ketiadaan ibu dan bapa tirinya di rumah. Ternyata lelaki yang selalu keluar masuk dengan Isabella ke dalam rumah itu ialah teman lelaki kepada Isabella sendiri. Pada mulanya ibu Isabella ni cuma menegur anaknya itu dengan cara yang baik dan bukan dengan cara yang kasar. Okay? Dia cakap dengan baik-baik, beri pesan kepada anak dia supaya tidak berbuat demikian lagi. Dan macam yang kita tahu, si Isabella ni tadi kan dia suka melawan cakap ibu dia. Berlakulah pergaduhan yang besar antara Isabella dan ibunya sehingga dia meninggikan suara kepada ibunya serta meludah ibunya. Can you imagine that, guys? Okay, sekarang kita move on kepada eyeshadow. Saya akan guna palette daripada You Can Be. This is the Spotlight palette. Kamu orang boleh tengok saya punya review dekat link dekat atas ni. So you guys can see saya punya review sana. Okay. Pada keesokan harinya, iaitu pada 29 Ogos 2013, ibu Isabella ni tadi dia pergi ke tempat kerja macam biasa. Dia masuk pejabat. And sejurus selepas sampai di dalam pejabat, ibu Isabella ni tadi dia menerima email daripada Isabella dan you guys nak tahu tak apa kandungan email tu? Kandungan email tu berkata seperti ini. Kau akan mendapat balasannya. So mean. Setelah mendapat email tersebut, ibu Isabella ni tadi, of course lah dia akan rasa takut sebab dia sendiri pun tahu macam mana perangai anak dia kan degil dan keras kepala. So that's mean apa yang dia cakap tu dia memang akan buat. So that's menyebabkan ibu dia rasa sangat takut. Dan selepas membaca email tu tadi, ibu dia mengambil tindakan untuk menghubungi pihak polis dan juga suaminya dan menceritakan mengenai perkara tersebut. Semasa disoal siasat oleh pihak polis, Yoon Mi-ho memberitahu kepada polis yang dia dan Isabella ada bergaduh beberapa hari yang lepas dan ibu dia juga memberitahu yang Isabella menendang dan juga meludah ibunya ketika pergaduhan tersebut. Setelah mendapat laporan itu, pihak polis terus bergegas pergi ke rumah Isabella, tetapi ibunya masih berada di pejabat kerana ibu dia takut untuk balik ke rumah. Sejurus sampai di rumah Isabella, polis pun dia menyoal siasat Isabella ni. Bukan menyoal siasat lah, dia memberi peringatan ataupun menasihati Isabella agar tidak berbuat demikian terhadap ibunya. Tetapi ketika disoal siasat ataupun
dinasihati oleh pihak polis ni, Isabella dia buat muka selamba je. Dia macam, yeah, okay. So, what else? Okay. Macam tu lah muka dia. Macam tak ada perasaan. I don't know about this girl. Dia memang tak ada perasaan. Dan semasa disoal tu tadi kan, Isabella ni dia langsung tak ada perasaan, takut sama sekali. Malah dia pandang sinis pula pada si polis. Dia macam so, oh yeah, kira buat macam muka macam tu lah. Dan semasa polis memberi peringatan kepada Isabella, dia hanya berdiam diri sahaja guys. Dia tak ada jawab langsung si polis ni tadi. Langsung tak jawab. Tapi diam diri dia ni, dia bukan diam diri yang biasa. Dia diam diri yang sangat menyeramkan guys. You know what I mean? Dia macam dia diam, lepas tu dia sambil dia macam fikir something yang kita takkan terfikir yang dia mampu buat. You know what I mean, right? Dan setelah selesai memberi nasihat kepada si Isabella ni tadi, si polis ni pun terus menghubungi ibunya dan memberitahu kepadanya untuk pulang ke rumah dan berpesan sekiranya ada terjadi apa-apa selepas ni terus menghubungi pihak polis. Itu pesanan polis selepas dia bercakap dengan si Isabella ni. Semasa dalam perjalanan pulang ke rumah, ibu Isabella ni tadi dia masih juga merasa takut. So dia mengambil keputusan untuk menghubungi bapa kandung Isabella iaitu Robert Guzman dan menceritakan perkara tersebut kepada suaminya. Tidak lama selepas ibunya bercerita ataupun call bapa dia tadi, bapa dia si Robert ni terus menghubungi Isabella dan menasihati anaknya itu agar tidak berbuat demikian lagi terhadap ibunya. Dan bapa Isabella ni pun berpesan kepada anaknya agar Isabella selepas ni menghormati ibunya kerana ibunya telah melahirkan dia ke dunia ini. Dan bapa ni juga berpesan tak kisah siapapun pasangan ibu kamu yang baru, kamu mesti hormat dia sebab dia adalah ibu yang melahirkan kamu. Tu pesan ayah dia kepada Isabella lah. Semasa bapa dia bagi pesanan tu, Isabella ni dia menangis. Kira macam dia menyesal lah dengan apa yang dia buat tu. Okay? Dia menangis dan dia berkata yang ibu dia tak memahami dia langsung. Dan dia beranggapan bahawa ibu dia sangat mementingkan kebahagiaan diri dia sendiri. Dan kemudian pada malam hari yang sama juga, ibu Isabella ni dia balik dari tempat kerja agak lewat pada malam tu. Selepas sampai di rumah, ibu dia terus naik ke tingkat atas dan menuju ke bilik mandi. Dan semasa kepulangan ibu dia tu, bapa tirinya Ryan Hoy dia tak perasan pun dia tak perasan pun isterinya sudah balik. Sebab dia tengah tunggu isteri dia dekat bilik bawah, dekat meja makan. So dia memang tak tahu sama sekali yang isteri dia sudah pun balik. Dan untuk pengetahuan semua, sebenarnya si Isabella ni tadi kan dia memang sudah pun menunggu ibunya pulang ke rumah. Dan sejurus melihat ibunya menuju ke bilik mandi tu, dia pun terus mengejar ibunya masuk ke bilik mandi tersebut. Tiba-tiba ayah tiri si Isabella ni tadi dia terkejut kerana mendengar teriakan keras datang daripada tingkat atas. So dia dengan rasa hati yang tak senang, dia terus ikutlah suara teriakan tu tadi. Dan sesampainya di bilik tingkat atas tu tadi, dia mendapati semua pintu di bilik tersebut terbuka kecuali pintu bilik mandi yang terkunci. Dan dari situlah baru dia sedar bahawa teriakan yang dia dengar tu tadi datang daripada bilik mandi tersebut. Reinhold dia terus meluru ke pintu bilik mandi dan cuba untuk membuka pintu tersebut. Namun pintu tersebut didapati telah pun berkunci daripada bahagian dalam. Sambil cuba untuk membuka dan mengetuk pintu bilik mandi tu tadi, ayah tirinya tadi tiba-tiba melihat darah mengalir keluar daripada pintu bilik mandi. So jadi dia ni rasa cemas lah sebab dia tak dapat mendengar suara teriakan isteri dia lagi selepas dia melihat darah tu mengalir keluar.
dia pun berusaha mengetuk dan menendang pintu tersebut untuk supaya pintu tu boleh terbuka, tapi pintu bilik mandi ni tadi dia tidak terbuka. Reinho menjadi semakin cemas kerana dia tidak dapat mendengar suara isteri yang teriak. So, siapa tak cemas? Dah lah kau tak dapat dengar suara isteri kau lagi. Lepas tu kau tengok pula darah tu mengalir keluar. Dan tidak lama kemudian, Isabella pun membuka pintu bilik mandi tersebut dan keluar daripada bilik itu dengan membawa pisau yang bergelumuran dengan darah. Dan dia terus keluar tanpa ada rasa bersalah. Dia keluar dengan muka yang kosong, tatapan kosong. Like nothing happen, don't worry, just nothing happen. Macam tu lah muka dia. Si bapa tiri dia tadi pun, dia betul-betul rasa cemas. Lepas Isabella buka pintu, dia terus masuk ke bilik mandi dan mendapati isterinya tidak bernyawa lagi. Dan apa yang paling menyedihkan, muka isteri dah hancur dan sangat mengerikan. Setelah Isabella tu keluar tadi, bapa tiri dia pun tak mengambil masa yang lama dan dia terus ambil telefon dan terus menghubungi pihak polis dan memberitahu pihak polis mengenai kejadian tersebut. Setelah mendengar bapa tirinya meminta bantuan daripada pihak polis, si Isabella ni tadi pun dia mengambil keputusan untuk melarikan diri dengan badan dia yang penuh dengan darah tu. Oh my god, I cannot imagine. This Isabella is so kejam. Okay, now saya akan pakai eyeliner daripada Focalor sebelum kita sambung balik cerita dia. Okay, tidak lama selepas mendapat panggilan daripada bapa tiri Isabella ni tadi kan, pihak polis pun sampai di tempat kejadian. Dan sejurus sampai di tempat kejadian, pihak polis mendapati ibunya tidak bernyawa lagi. Dan ibu dia disahkan meninggal dunia di tempat kejadian pada 29 Ogos 2013 tepat pada pukul 10.38 malam. Semasa pihak polis sampai di tempat kejadian, ternyata Isabella ni tadi kan dia berjaya melarikan diri ke sebuah minimarket yang berdekatan dengan tempat kediaman mereka tadi. And you guys want to know, semasa berada di minimarket ni tadi kan, si Isabella ni dia berusaha untuk membersihkan diri dia dan mencuci bekas-bekas darah yang melekat pada badan dia. Dan si Isabella ni tadi kan, semasa dia berada di minimarket ni, dia pula sempat membuat cerita dan memberitahu kepada para pekerja di sana bahawa dia baru saja diperkosa. Dan si Isabella ni pun meminta pertolongan daripada pekerja di sana untuk membersihkan dirinya. Selepas 16 jam si Isabella ni dia cuba untuk melarikan diri, akhirnya dia ditahan oleh pihak polis dan terus dibawa ke balai polis. Semasa penangkapan si Isabella ni tadi kan, bapa dia Robert Guzman, dia rasa sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Mana tidaknya dia baru saja menerima berita kematian bekas istrinya dan pada masa yang sama dia terpaksa menerima hakikat bahawa anak kandungnya sendiri telah membunuh bekas istrinya. Oh, for kamera saya dah pun letak my eyelashes, lens, some blush, contour and also lipstick. So, ya mari kita sambung balik pasal Isabella ni. Apa yang membuatkan kisah Isabella ni menjadi tarikan media sosial adalah semasa hari pembicaraannya pada 30 Ogos 2013, Isabella didapati tidak bersalah dan tidak dijatuhkan hukuman penjara. Selain itu, sikap serta senyuman Isabella semasa direkam oleh beberapa orang wartawan dan juga kameraman di sana telah menjadi perhatian umum. Mana tidaknya sepanjang proses perbicaraan dijalankan, si Isabella ni dia asyik tersenyum saja. Dia macam tak bersalah ataupun takut dengan apa yang pernah dia lakukan terhadap ibunya. Isabella juga dinyatakan bahawa dia menghidap penyakit mental dan telah dirawat di sebuah hospital kerajaan di Piyubo untuk mendapatkan rawatan psikiatri di sana. Berdasarkan maklumat daripada Dr. Richard Pounds, iaitu doktor yang merawat Isabella, Isabella didapati
menghidap penyakit pararola skizofrenia. Skizofrenia ini merupakan sakit di mana seseorang yang menghidapi penyakit ini, dia tak boleh membezakan dunia nyata dan juga dunia khayalan. Dan dikatakan bahawa semasa di hospital, semasa Isabella ni dirawat di hospital sakit jiwa ni, dia sering kelihatan bersendirian dan meratap ke bahagian kosong hospital tersebut dan bercakap serta ketawa seorang diri. Memang agak seram lah. Sedih juga tengok sebab dia cantik dan dia terpaksa melalui semua ni. But tak boleh rasa kesian juga sebab apa yang dia dah buat dengan ibu dia itu memang sangat-sangat kejam. So doktor juga mendedahkan bahawa dia telah berilustrasi bahawa Yoon Min Ho bukan ibu kandungnya dan dia menyatakan bahawa Sisila adalah ibu kepadanya. Dan dia tidak menyesal sama sekali selepas membunuh Yoon Min Ho kerana beranggapan dia telah menyelamatkan dunia. So guys, I think that's all for today video, kisah mengenai Isabella Guzman. Dan sebenarnya saya tak dapat artikel baru mengenai Isabella untuk tahun 2020. So siapa-siapa yang tahu mengenai kisah selepas kejadian ini, apa yang terjadi kepada Isabella, sama ada dia masih menjalani rawatan di hospital tersebut ataupun tidak, you guys can share with me about that article dekat bahagian komen di bawah sebab saya pun nak tahu juga mengenai perkembangan si Isabella ni. I think this all for today video. Saya harap kamu orang enjoy this series dan kalau ada request nak tengok kisah-kisah ataupun kisah-kisah tragis sejarah yang lain, boleh letak di bahagian komen di bawah. Nanti saya akan cari artikel pasal topik yang kalian nak tengok. Nanti kita akan bahas di video yang akan datang. So, thank you for watching guys and thank you for stay with me until now. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and share this video and also give me a thumbs up. Hope to see you guys on my next video. Stay safe everyone and thank you for watching. Bye!